Kesan yang saya pergi berkempen tak pernah minta apa-apa daripada pengundi. Tapi untuk pengundi Indra Mahkota, saya nak sebut begini. Berkarung saudara-saudari akan kena maki dengan seluruh rakyat Malaysia kalau saudara-saudari tak pastikan Saifuddin Abdullah kalah dalam pilihan raya kali ini. Watak-watak macam ini tak boleh dah kita bagi dalam politik negara kita. Bermuka-muka daripada satu parti ke satu parti ke satu parti. Malah saya rasa ditakdirkanlah, kalaulah Pakatan Harapan menang sebulan lagi, saya langsung tak terkejut. Antara orang pertama yang duk beratur nak cium tangan balik ni ialah Saifuddin Abdullah juga. Saya tak terkejut. Sebab itu, pakcik-makcik adik kakak yang hadir, selagi saya ada dalam PKR, kalau Saifuddin Abdullah nak datang dekat dengan PKR lepas ini, saya akan ada yang depan sekali, kita langsing tumbuk dia jauh-jauh. Dulu saya mungkin muda, umur 30-an, hormat dia sebagai orang tua. Tapi lepas yang berlaku, dia bukan soal saya terasa. Macam ini kau buat dekat kawan, bukan soal saya terasa. Soal kamu khianat mandat rakyat ini adalah sesuatu yang tak boleh dimaafkan, kerana bila kamu khianat mandat rakyat, dia bukan soal orang marah tukar parti ke apa. 4 tahun saudara-saudari negara kita tersekat. Sebab bila watak-watak macam Saifuddin Abdullah ini menggunakan mandat rakyat untuk dijual beli demi untuk kepentingan dia. Apalah sangat gaji 40-50 ribu ringgit. Betul lah orang Indra kata banyak, Obi. 40-50 ribu. Tapi apalah sangat 40-50 ribu ringgit. Dengan maruah kita, dengan nama baik kita, dengan sampai bila-bila orang akan ingat, inilah dia yang dulu dapat kuasa, kita bagi kepercayaan, kerja kuat untuk dia. Dah menang tu, dia rasa Parlimen Indra Mahkota ini bukan lagi milik rakyat, milik peribadi dia untuk dia jual beli. Saya mula dengan soal Saifuddin Abdullah ni bukan soal nak pukul dia lah. Saya kena sebut sebab saya main peranan bawa dia masuk dalam parti. Saya juga nak minta maaf jugalah dengan orang-orang Indra Mahkota. Tapi bukan saya yang letak dia kat sini lah. Saya memang tak terlibat langsung letak dia kat sini. Dia kona kok mana, sedar-sedar dia sampai ke Indra Mahkota. Saya sebut soal Saifuddin Abdullah kerana watak-watak macam inilah yang menyebabkan negara kita makin parah sejak 2018. Walaupun rakyat semua dah buat keputusan yang betul, kita nak tukar kerajaan, supaya bila kita tukar kerajaan, kita ada permulaan yang baru. Supaya kita boleh ubah balik segala masalah yang ada, supaya kita boleh selesaikan masalah-masalah yang UMNO dah tinggalkan 60 tahun ini, dengan pendekatan baru, dengan iltizam baru, dengan pendekatan yang lebih mementingkan rakyat berbanding dengan cara UMNO Barisan Nasional. Peluang itu saudara-saudari, kita hanya dapat satu kali dalam 60 tahun. Kalau tidak kerana watak-watak seperti Saifuddin Abdullah dan watak-watak pimpinan beberapa parti lain, termasuklah yang PAS, termasuklah yang Bersatu. Kalau tidak kerana watak-watak macam ini, hari ini saudara-saudari lepas 4 tahun, insya-Allah ada beberapa masalah yang sebelum ini kita tak boleh selesaikan. Insya-Allah kita dah ke depan sedikit. Sebab itu saya pelik bila UMNO kata dia nak masuk pilihan raya ini, UMNO jual kalau undi Barisan Nasional, maka negara akan menjadi stabil. UMNO tak ada kempen lain lah. Kempen dia hanya 2 saja. Satu kempen, undi Pakatan Harapan, China India ambil alih negara. Perdana Menteri depan ni kalau menang. Yang China, yang India, menteri. Itu satu kempen UMNO lah.
Kalau undi Pakatan Harapan, maka China India ambil alih negara. Satu lagi kempen UMNO Barisan Nasional, kalau tak nak kerajaan bertukar ganti kononnya sampai ada 3 Perdana Menteri dalam satu penggal, undi UMNO Barisan Nasional, kerana kononnya UMNO Barisan Nasional ni akan stabil. Satu Perdana Menteri kekal sampai ke habis satu penggal. Baik. Sebenarnya siapa yang duk tukar Perdana Menteri ni? Kita akan bertukar Perdana Menteri dan kerajaan jadi huru-hara kalau tidak kerana UMNO yang jadi batu api. Kalau tidak kerana UMNO, dia sanggup telan kebencian dia kepada PAS selama 60 tahun. Yang duk bergaduh dengan PAS ni bukan PKR selama ni. Kita bergaduh dengan kaki rasuah je. Siapa rasuah kita kejar. Lagi ini PAS. PAS yang UMNO benci, UMNO yang PAS benci. Tapi demi untuk dapat kuasa tahun 2020, dia boleh berpeluk, saudara-saudara. Dia boleh kononnya lupakan segala-galanya demi untuk dapat kuasa. Dan sebab demi untuk dapat kuasa itulah negara jadi kucak-kacir sejak tahun 2020. Kemudian kita tengok pula Bersatu. Yang marah dekat Bersatu ni bukan PKR. Kita marah dekat geng-geng yang sakau duit je. Kalau dalam parti sakau duit pun kita marah, luar parti pun kita marah. Yang marah kepada Bersatu ni UMNO. Sebab Bersatu parti sepehan UMNO. UMNO merasakan Bersatulah yang menyebabkan UMNO kalah 2018. Perpecahan dalaman UMNO menyebabkan wujudnya Bersatu. Bila Bersatu ada, maka sebab itulah UMNO kalah. Dendam tu besar. Dan Bersatu pula bila dia menang tahun 2018, orang duk sibuk fikir pasal gaji rakyat, pasal PTPTN, pasal menstabilkan harga minyak, harga barang. Bersatu sibuk pasal apa? Bersatu sibuk pasal macam mana kita nak mampuskan UMNO supaya Bersatu ganti UMNO. Sebab tu kalau orang tanya saya, kenapa lepas menang saya kata ikut suka korang lah, aku tak berminat. Saya kempen Satu Malaysia atas truk. Bukan truk ni lah, truk yang lagi buruk dulu lah. Satu Malaysia saya kempen lebih 2 tahun. Bukan sebab saya nak tengok dia orang bergaduh siapa jadi menteri. Saya tak nak pun. Saya datang ni pakai track bottom macam ni lah. Tak minat aku kerja-kerja menteri kena pakai suit kot. Saya dah puas pakai kot ni masa duduk kat London. Puas dah. Orang macam kami berkempen supaya kita dapat tengok tahun 2018 dahulu kuasa dikembalikan kepada rakyat. Supaya rakyat tahu tak ada satu pun mana-mana parti politik dalam dunia ini, hatta PKR sekalipun, kalau kuasa itu diberikan tak putus-putus sampai 60 tahun, tak ada parti yang baik, saudara-saudari. Sebab macam Mak Saleh kata, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Kalau dia dah tiap-tiap tahun jadi menteri, dia tak ingat dah orang kat bawah ni. Dia tak ingat dah sebenarnya yang angkat dan bagi mandat kepada dia ialah rakyat. Sebab itu 60 tahun masalah tak selesai. Jadi saya mati-matian kempen dulu. Bukan sebab nak tengok orang tu jadi menteri, orang ni jadi hebat. Saya nak tengok rakyat ajar orang politik. Supaya orang politik, termasuklah saya sendiri, faham bahawa kalau kamu buat dajal, kamu kena. Supaya negara kita, rakyat tahu, kalau kita lantik kerajaan, kita minta dia laksanakan beberapa perkara, kamu gagal lepas 5 tahun, kita tukar. Tukar lagi. Hanya dengan tukar, barulah ahli politik tahu, kamu jadi menteri itu makan gaji dengan rakyat, buat kerja baik-baik sikit. Kalau kamu tak jaga, kamu kena buang. Kamu tak jaga, kamu kena buang. Malangnya tahun 2018, Pakatan Harapan menang, ada Bersatu, ada Saifuddin Dollah, ada Azmin Ali. Dia tak fikir pasal semua ni. Dia fikir
Aku nak jadi menteri. Zuraida. Yang korang sayang saya aku Zuraida ni pasal? Aku tak sebut pun dia kena ingatkan Zuraida juga. Dia dok fikir dia nak jadi menteri. Kalau Azmin dia nak fikir, kalau Anwar sempat jadi Perdana Menteri, sampai sudah dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi baik aku tikam dulu. Apa jenis manusia ni? Kalau Saifuddin Dollah dia fikir, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, PKR jadi jadi kerajaan yang parti yang besar dalam kerajaan Pakatan Harapan, dia tak ada peluang. Sebab masa itu semua orang dah tahu jenis manusia apa Saifuddin Dollah. Jadi dia buat apa? Dia berkumpul dengan Haji Hadi, dia berkumpul dengan Muhyiddin, dia berkumpul dengan Mahathir. Dia fikir macam mana kita nak tipu mandat rakyat, saudara-saudari. Itulah titik tolak yang berlaku tak stabil sampai sekarang ni. Sebab itu juga, Mak Saleh, orang Inggeris ada beritahu, you live by the sword, you die by the sword. Kamu naik dengan cara menganiaya orang, kamu juga akan jatuh dengan cara dianiaya oleh orang lain. Sebab tu saya kata, itu yang saya berbeza pendapat sikit dengan kawan-kawan lain mungkin dalam Pakatan Harapan. Bagi saya, tak jadi kerajaan pun tak apa. Ambil masa lama sikit pun tak apa. Jangan sekali-kali kamu ambil jalan pintas yang buat rakyat benci dengan kamu. Jangan sekali-kali kamu rasa bila kamu dah jadi besar duduk di atas, kamu berkuasa sehingga kamu boleh pelekehkan orang kat bawah. Kerana kamu naik dengan cara pelekehkan orang, orang juga akan pelekehkan kamu satu hari nanti. Itu yang berlaku lepas 2020. Muhyiddin rasa dia hebat naik jadi Perdana Menteri. Tak apa. Saya ingat saya pernah jumpa Tan Sri Muhyiddin tahun 2018. Kalau Tan Sri Muhyiddin dengar. Dia baik dengan saya sebab yang merundingkan bagi pihak PKR sebelum 2018 adalah saya. Azmin tak nak campur. Azmin tak percaya kepada Pakatan. Dia tak yakin Pakatan boleh menang. Jadi, yang paling kanan selepas Kak Wan dalam parti masa itu saya. Naik Presiden dan Setiausaha Agong. Saya yang runding. Dengan Mahathir pun aku runding. Dengan Muhyiddin pun aku runding. Jadi saya tanya Muhyiddin, Tan Sri, ni macam mana ni kalau Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, lepas tu Tun Mahathir kena bagi pula kepada Datuk Seri Anwar. Tan Sri macam mana? Ni ayat dia. Dia kata, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Buat apa dia nak jadi timbalan Perdana Menteri lagi? Aku bodoh, aku tak faham masa tu. Sepatutnya saya faham lah maksud dia, dia tak berminat jadi Menteri ke timbalan Perdana Menteri ni. Dia nak jadi Perdana Menteri je sebab dia dah pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dia beritahu. Sebab itu bila menang je, dia tak fikir pasal rakyat, pasal masalah. Dia fikir sama dia ni, macam mana kita boleh melupakan persengketaan lama demi kuasa. Jadi UMNO, dia cucuk lah. 2020 dia cucuk. Mahathir jatuh, naik Muhyiddin. Muhyiddin pun rasa hebat. Dalam Muhyiddin rasa hebat tu, dia cucuk lagi. PAS cucuk, yang ni cucuk. PAS duk tengok ni macam mana ni. Bersatu lemah. Dia bergantung kepada aku. Kalau aku masuk UMNO, UMNO ni mungkin lebih kuat. Jadi susah nak minta kursi banyak. Susah nak jadi kingmaker. Jadi, dia ingat ni strategi ni. Lebih baik kita bergabung dengan Bersatu. Sebab Bersatu lemah. Maka PAS boleh kawal semuanya dalam Perikatan Nasional. Itu perlu tak dia. Jadi bila Muhyiddin naik, yang itu minta yang ini, yang itu minta, Najib minta yang itu, Zahid minta yang itu. Tak timbul dah soal rakyat, saudara-saudari. Akhirnya, tak sampai 1 tahun, 8 bulan. Muhyiddin pun tak kena. UMNO pun suka hati, bawa jatuh Muhyiddin. Naik Ismail Sabri. Orang Pahang. Tapi dia lagi baik lah, saya cakap. Saya susah nak cakap banyak pasal Ismail Sabri ni sebab muka dia blur. Muka dia je, dia nampak baik sebab nampak dia tak faham. Dia tak faham nampak kan. Jadi tak banyaklah saya komen pasal dia. Cuma kesian kat dia. Orang baik macam Ismail Sabri tu pun yang sepatutnya kita nak buat ceramah pun susah pasal Ismail Sabri ni dah sebab dia blur je kan. Yang itu pun UMNO
Dia dah tikam bersatu dulu, Muhyiddin dah jatuh. Naik orang dia, Ismail Sabri, pun dia tikam juga. Dia tikam. Dan naik Ismail Sabri, Najib dengan Zaid pula tak puas hati. Kona sini, lama-lama, kesian Kak Ismail Sabri, bagi je lah dia habiskan satu penggal sampai ke akhir bulan 5, 2023. Apa nak payah sangat, 6 bulan je lagi. Oh dah. Dia tekan. Saya wartawan duk tanya, agaknya YB macam mana ni? Adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan tunduk dengan tekanan daripada Zaid Hamidi? Saya kata Zaid Hamidi tu tak ada apa bakal banduan. Yang ada kuasa semuanya ialah Ismail Sabri. Dia Perdana Menteri, dia kawal semua, dia kuasa membubar, dia nak takut apa? Saya kata kalau saya lah jadi Ismail Sabri, tak heran yang bising-bising, tak ada isu lah. Masalahnya dia blur. Jadi bila Zaid duk tekan tu, saya rasa kalau orang lain lah jadi Ismail Sabri dan jadi Perdana Menteri, parlimen kita ni tak dibubarkan awal. Tak. Mesti dia kata, ikut suka aku lah, aku Perdana Menteri. UMNO pula, ini parti yang ikut siapa bagi makanan, siapa bagi hadiah. Yang boleh bagi makanan dan hadiah, Perdana Menteri, projek, wang, peruntukan. Kalau Ismail Sabri kata, tak apalah, saya sebagai Perdana Menteri, kita nak teruskan, saya umum projek banyak lagi, orang UMNO ikut je ke dia. Tapi macam saya kata tadi, you live by the sword, you die by the sword. Kamu naik dengan menganiaya orang, rampas mandat, akhirnya orang parti kamu sendiri yang tikam kamu dan bawa kamu turun. Jadi saudara-saudari, sebab itu kita ada kat sini malam ini. Bukan kehendak kita, bukan pilihan kita. Orang tengah nak banjir. Malam-malam, salah satu sebab saya pakai topi ni, satu sebab botak. Satu lagi sebab hujan tiap-tiap malam, demam kau tidak. Bukan pilihan kita, pilihan raya ini. Tapi sebab rakusnya yang dalam UMNO, yang dalam PAS, yang dalam Bersatu, demi untuk satu jawatan menteri. 5 tahun je pun jadi menteri. Lepas tu kau nak buat apa lagi? Sebab itu saya nak jawab, kalau UMNO Barisan Nasional sekarang berkempen, kata, undi UMNO Barisan Nasional akan dapat kestabilan dalam negara ini. Kalau kita percaya, kita yang blur, bukan Ismail Sabri lagi. Kita yang bodoh. Sebab kita tahu sebenarnya, kalau UMNO Barisan Nasional bentuk kerajaan lepas PRU kali ini, pertama, UMNO Barisan Nasional tidak akan ada majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan sendiri. Oh betul, tak tipu betul. Setakat ini tidak ada tanda-tanda UMNO Barisan Nasional akan bentuk kerajaan sendiri. Dia sembang kencang lah macam dia akan dapat 120 kursi, bohong. Kalau dia dapat 60 pun cukup baik. Tanda-tanda sekarang UMNO paling hebat 60 kursi macam tu. 65 kursi. Jadi dia nak bentuk kerajaan, MCA ada lah. Kot. MIC adalah 2. Kuantan ni bila kali terakhir MCA jadi wakil rakyat, aku pun tak ingat dah, lama sangat dah. Daripada tahun 2008 lagi orang Kuantan, orang Indra Mahkota tutup pintu terus dekat MCA. Jadi UMNO paling banyak pun 60 lebih. MCA mungkin 2-3. MIC 1-2. Tak cukup 70. Dia perlukan 45 lagi. Dia nak sakau mana 45? Masa itu, saudara-saudari, Haji Hadi akan dapat bukan 1, bukan 2, malah 3 jawatan penasihat yang dia tak payah masuk pejabat. Sebab kalau nak bentuk kerajaan, nak tak nak UMNO, kena pergi jilat juga. Pas ni, saudara-saudari. Kalau salah pilih tempat macam Indra Mahkota, orang macam Saifuddin Abdullah menang lagi, masa tu UMNO jilatlah dia. Sebabnya akhirnya
Sekarang ini keadaannya, tidak ada mana-mana satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan sendiri dengan menang. Yang paling di depan sekarang saya boleh sebut pada bacaan kita ialah Pakatan Harapan. Itu pun, korang tepuk lah kan. Itu pun tak cukup untuk buat kerajaan sendiri. Kita ada 3 minggu lagi untuk kita pecut supaya kita tambah 10-15 kursi lagi, insya-Allah. Kalau ada swing pengundi, kita dapat 10-15 kursi, insya-Allah baru kita boleh bentuk kerajaan sendiri. Jadi kalau kita pun yang berada di depan sebagai satu blok, maksudnya satu-satunya blok yang boleh melepasi 80-90 kursi, itu pun kita tak cukup. UMNO terkedek-kedek ini akhirnya, kalau dia bentuk kerajaan, dia akan mengulangi balik tahun 2020, tahun 2021, tiap-tiap 1-2 tahun, tukar kerajaan. Tiap-tiap 1-2 tahun, tukar kerajaan. Baik, saya nak bagi satu gambaran. Katakanlah UMNO menang. Dapat 70 kursi. Campur PAS lebih kurang 15 kursi, jadi 85. BN lah UMNO tadi tu, BN lah 70, 85. Campurlah GPS, Sabah, semua tu dia cukup-cukup 120 kursi. Kalau yang Sabah tu pula ada pula parti-parti yang ahli parlimen dia seorang je, Jeffrey Kitingan. Tapi dia mesti jadi menteri. Kalau tidak, dia tak sokong. Ahli parlimen dia seorang je, Anthony Kurup. Tapi mesti jadi menteri. Kalau tidak, tak cukup angka, tak boleh bentuk kerajaan. Kalau dia ada macam-macam ini yang dibentuk kerajaan, yang macam ada sekarang ni dah. Kalau tak boleh bagi orang ni dia nak tu, tak boleh bagi orang ni dia nak. Tiap-tiap 7-8 bulan, kita bertukar kerajaan lagi. Itu tak campur lagi yang dalam UMNO antara Ismail Sabri dengan Zahid. Siapa kata kalau UMNO menang, confirm Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri? Kotlah orang Pahang kata, kami nak orang Pahang jadi Perdana Menteri. Manalah tahu. Siapa kata kalau masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kuasa dia ada segala-galanya dengan dia, dia boleh kawal, dia boleh bubar ikut suka dia, dia blur, dia pergi bubar juga ikut Kak Zahid. Bila dah dia tak jadi Perdana Menteri, saudara-saudara ingat, Zahid cantik je Ismail Sabri ni. Silap-silap hari satu Malaysia kena scam. Ingat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dapat anak Zahid Hamidi. Mampus korang. Sekarang korang gelak. Siapa pernah terfikir sebelum ini Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Tak pernah terfikir. Saya kat parlimen dulu tengok dia. Saya nak garangan dia pun tak sampai hati. Dia ni macam lemah je sepanjang masa. Jadi kalau dia berucap tu, biarlah dia berucap. Siapa sangka Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri? Jadi kalau saya kata sekarang, kot-kot lah anak Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Korang gelak sekarang kalau jadi padan muka. Sebab itu saya kata, kalau UMNO Barisan Nasional nak jual kepada rakyat, kononnya, kalau dia menang kali ini, dia akan bawa kestabilan kepada negara. Kita dah kena 30 bulan, saudara-saudara. UMNO duk kata, PH 22 bulan. Kena tipu. Tak buat manifesto, tak buat janji. Dia lupa. Kita memang 22 bulan je lepas kena aniaya dengan geng-geng macam Saifuddin Dollah ni. Dia tak sebut yang 60 tahun sebenarnya dia longgokkan masalah kepada kita untuk diselesaikan dalam 22 bulan. Tambah pula dalam 22 bulan itu bukan PH yang sebenar. Ada juga geng-geng macam Saifuddin Dollah. Itu macam menteri yang daripada Melaka kereta terbang dulu. Dia nak buat kereta terbang, bersatu yang nak buat kereta terbang, pakatan yang kena maki. Perdana Menteri daripada bersatu. Orang duk sibuk pasal manifesto untuk kita bantu rakyat. Dia duk sibuk macam mana aku nak mampuskan UMNO ni supaya bersatu ganti UMNO. Nama dia Rizwan lah. Padan muka, tak jadi menteri sekarang. Jadi sebab itu saya kata, kalau UMNO kata, dah serik dah 22 bulan Pakatan Harapan,
Dia tak sedar, dia dah jadi kerajaan, mula dengan PN, kemudian kerajaan keluarga, anak beranak kerajaan. Ada ke letak nama kerajaan? Kerajaan anak beranak. Dah lah orang tahu UMNO ni dia ambil duit anak beranak semua, ikut suka dia, pergi letak banyak-banyak nama dia boleh pilih. Dia pilih nama kerajaan keluarga. Maksudnya kerajaan anak beranak dia. 30 bulan, apa yang kita dapat? Harga telur pun tak boleh kawal. Ayam pun tak ke mana. 2 kali kita kena kurung. 1 kali kena kurung 6-7 bulan. Berapa ramai peniaga-peniaga kecil yang terpaksa tutup kedai. Bila dia tutup kita 2 kali saudara-saudara. Sebab itu saya nak sebut begini. Saya setuju untuk kita laksanakan perubahan dan bantu negara dan selesaikan masalah-masalah. Memang betul kita perlukan kestabilan. Tak ada orang yang tak setuju. Kalau tidak ada kerajaan yang stabil, memang susah kita nak selesaikan masalah. Baru nak buat satu dasar, kena ubah. Baru nak buat satu dasar, kena batal. Kita tak boleh fikir apa yang kita boleh buat untuk 5-10 tahun akan datang, kerana kita tak tahu kita akan kekal ke tidak 1-2 tahun. Jadi tak ada masalah. Semua orang setuju untuk kita perbetulkan masalah negara kita. Kita memang perlukan kerajaan yang stabil. Masalah dia, kita juga tahu kalau tengok rekod UMNO Barisan Nasional, tengok rekod PAS dan juga tengok rekod Bersatu, kita tahu kerajaan ini, parti-parti ini tidak akan berjaya bagi gabungan yang stabil kepada kita. Oh, hujan betul lah. Siapa yang sebut nama Pak Wan tadi? Lain kali jangan sebut nama Pak Wan kereta terbang. Hujan datang daripada langit. Baik Kita pun nak kena habiskan sebab memang dah start mula hujan. Baik Sebab itu, kalau saudara-saudari pakcik-makcik nak pilih kerajaan yang stabil, apa ciri-ciri kerajaan yang kita rasa kukuh selepas kita telah melalui beberapa siri pengkhianatan yang berlaku dalam 2-3 tahun kebelakang ini? 1, gabungan itu mestilah gabungan yang dilandaskan kepada kebajikan rakyat, bukan kepada kepentingan siapa jadi menteri. Kalau ada gabungan yang nanti bila dia menang dan bergabung, dia sibuk duk agih 5 menteri kat kau, 3 menteri kat aku, bergaduh untuk siapa jadi Perdana Menteri. Saudara-saudari, kita dah melaluinya dah pun. Kerajaan macam itu tidak akan stabil. Pakatan Harapan mungkin ada kekurangan. Ada benda yang kita tak setuju. Saya pun banyak tak setuju. Saya daripada dulu, apa yang saya rasa tak betul, saya sebut. Tapi paling kurang, saudara-saudari, paling kurang, Pakatan Harapan diikat oleh kemahuan kita bersama untuk kita mendepankan rakyat supaya kita selesaikan masalah-masalah rakyat. Dan rakyat Malaysia cerdik. Rakyat Malaysia tahu bahawa kalaupun saya kepada Pakatan Harapan, kalau mereka lalai, kalau mereka lemau, kalau mereka nampak ni dah goyang, rakyat pukul dulu bagi pengajaran. Dan Pakatan Harapan dah dapat pengajaran di Melaka dan Johor. Kita tahu bahawa kalau tidak tumpukan kepada rakyat, kalau nampak terlalu sibuk soal siapa nak jadi Perdana Menteri, nak ambil alih balik kuasa, rakyat tak suka. Rakyat ajar dekat Melaka, dekat Johor. Sebab itu saudara-saudari, hari ini saudara-saudari tengok, Pakatan Harapan lebih baik daripada 7-8 bulan yang lepas. Soal kuasa, soal berebut, tak ada dah. Soal penting ialah bimbang kalau kita menang ini macam mana kita akan selesaikan masalah rakyat. Jadi yang pertama, tengok apa yang mengikat sesuatu gabungan. Kalau yang mengikatnya itu ialah mendepankan kebajikan rakyat, insya-Allah saudara-saudari, itu lebih stabil daripada gabungan-gabungan yang semata-mata bergantung kepada siapa nak jadi menteri, siapa dapat peruntukan. Yang kedua,
Kalau nak tengok gabungan itu kekal ataupun tidak, saudara-saudari tengok batang tubuh orang-orang yang memimpin dan memegang bersama gabungan itu. Orang selalu kata Rafizi ni tak pernah puji Anwar Ibrahim. Saya tak suka bodek. Dan saya tak rasa Anwar Ibrahim perlu dipuji. Sebab rekod dia semua orang sudah tahu. Tidak ada ahli politik dalam negara ini yang masuk penjara berjuang untuk rakyat sekian lama. Ada rekod baru ahli politik yang masuk penjara lebih lama daripada Anwar Ibrahim. Tapi dia kena penjara sebab dia sakau duit. Bukan sebab dia berjuang untuk rakyat. Najib Baskang, pemegang rekod baru. Najib, 20 tahun. Tapi dia sakau duit rakyat. Anwar masuk kali pertama berjuang untuk kemiskinan rakyat tahun 1974 dekat Baling. Kemudian kena penjara pula tahun 1998 sampai 2004 sebab bangun lawan rasuah dalam kerajaan. Kemudian 2015 sampai 2018 sebab UMNO Barisan Nasional takut runtuh UMNO Barisan Nasional bila Anwar berjaya pimpin gerakan rakyat melalui pakatan. Jadi kalau kita ada batang tubuh yang teruji seperti ini, yang sanggup berdepan, orang nak kata dia bakal PM sampai bila-bila pun, cakaplah paling kurang dia bakal Perdana Menteri, dia tak sakau duit, saudara-saudari. Paling kurang dia sanggup masuk penjara untuk rakyat. Kalau kita ada pakatan yang diikat oleh kebersamaan kebajikan rakyat, dan kita ada pimpinan-pimpinan yang telah teruji, InsyaAllah saudara-saudari kalau menang pakatan ini, InsyaAllah dia tidak akan terburai dan InsyaAllah dia akan kekal sampai satu penggal. Dan kalau kekal satu penggal, itu peluang kita yang paling baik untuk memperbaiki semua masalah-masalah yang sahabat-sahabat tadi dah huraikan. Kita nak selesaikan masalah perumahan. Tak bolehlah cara biasa sekarang ni fikir ambil duit, lantik syarikat swasta jadi pemaju bagi tanah kerajaan, pemaju ambil tanah kerajaan, buat rumah, baik jual kepada rakyat harga swasta. Tidaklah. Soal pendidikan, tak boleh dah nak bina sekolah pakai cara lama, guna konkrit cara lama, lantik kontraktor berlapis-lapis, sampai 1 tahun ada duit untuk buat 5 buah sekolah je. Belanjawan yang terbaru. 5 buah sekolah, 1 tahun. Tak boleh dah sekolah mahal. Maksudnya nak buat sekolah sekarang kena jenis sekolah pasang siap. Untuk kita selesaikan masalah tak cukup guru. Tak boleh dah kita nak ambil pendekatan yang lama. Latih dan latih. Lepas tu guru terpaksa melalui masa yang lama. Kemudian dibebankan pula dengan macam-macam hal pentadbiran. Sampai cikgu tak boleh tidur pukul 2 pagi. Esok nak mengajar ni. Cikgu Natrah ada sini. Tak boleh dah. Maksudnya cara sekarang ini orang semua dah guna teknologi, dah guna peranti, dah guna cloud. Kalau di negara-negara lain, cikgu-cikgu hanya tumpukan 100% kepada mengajar. Ada kaki tangan sekolah yang lain yang menjadi pembantu pengajar yang menguruskan soal-soal pentadbiran. Malaysia tak buat. Kalau kita nak buat semua ini satu persatu, maknanya kita perlukan perancangan yang panjang, 5 tahun, 10 tahun. Kita akan ambil masa sedikit, kita kena ada keberanian untuk bagi peruntukan yang besar untuk kita buat semua ini. Kalau nak buat, dia tak boleh dengan kerajaan keluarga 69, sekejap sayang, sekejap tak sayang. Sekejap Haji Hadi kata itik, sekejap Haji Hadi kata buaya. Aku tak tahu dah apa lagi Haji Hadi kata. Hari ni itik, esok tak apa. Lepas tu pergi bercium mulut juga. So, saya tak faham. Aku jadi confused. Yang mana satu ni terkeliru. Tak boleh dah. Sekejap yang ni kepis, sekejap yang ni baik. Sekejap perpaduan ummah, tapi perpaduan ummah hanya Melayu-Melayu yang tak ada dalam pakatan. Kita bukan Melayu ke? Jadi, kalau kita lantik kerajaan dan keputusan pilihan raya kali ini menghasilkan kembali gabungan kerajaan yang ada UMNO tak cukup nak buat kerajaan, kutip daripada depan sikit,
kutip daripada Bersatu 12, kutip daripada parti-parti kecil dekat Sabah, Sarawak semua, saudara-saudari kerajaan akan bertukar silih ganti tiap-tiap 1-2 tahun. Habis satu lagi penggal, kita takkan ada satu perancangan yang panjang pun untuk kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi, saya pun nak kena berhenti. Kalau ikut saya nak sambung sampai 12.30. Sebab ini tempat Saifuddin Dollah. Kalau tempat lain ceramah berhenti pukul 12, Saifuddin Dollah kena berhenti 12.30 lah. Tapi musim hujan, saya pun tahu pakcik-makcik adik kakak kena kerja esok. Saya pun kena balik ke Kuala Lumpur terus. Esok seawal 8 pagi dah ada kerja. Jadi saya nak tutup begini. Indra Mahkota, Kuantan, rapat di hati saya. Sebab saya orang tempatan. Saya budak Kemaman, 40 km je daripada sini. Lepas saya duduk 10 tahun di UK, kerja semua, bila saya balik daripada London, masa itu chartered accountant lain semua nak kerja dekat Kuala Lumpur, bangunan tinggi-tinggi, Twin Tower dengan suit semua. Saya seorang je kata, saya nak balik kampung. Saya nak balik duduk dengan mak ayah saya, sebab saya dah lebih kurang 17 tahun berpisah daripada keluarga, daripada umur 13 tahun. Duduk di luar. Sebab itu saya, Petronas hantar bekerja. Itu saya akhiri ada lagi tu. Kawan saya masa mula-mula kerja kat Gebeng. Saya dulu kerja kat MTBE. Awal-awal kali balik UK, saya kerja di MTBE, masa MTBE tak kaya sampai jadi kaya-kaya. Kuantan, Indra Mahkota ni macam kampung. Tempat saya sama macam Kemaman. Dan yang saya paling bangga sekali ialah Kuantan dan Indra Mahkota kekal sebagai dua kerusi yang terus bagi pencerahan kepada orang-orang Pantai Timur. Marilah PAS kuat macam mana pun, marilah Najib dulu Perdana Menteri dekat Pekan, 3 pilihan raya umum berturut-turut, kita pertahan dan kekal Indra Mahkota dan Kuantan, kerusi PKR, kerana ini tanda pencerahan rakyat dekat sini. Jadi saya minta betul-betul, saya tak kata mudah untuk menang. Kita berdepan dengan UMNO, berdepan dengan PAS, berdepan dengan Saifuddin Dollah. Tak takut sangatlah. Maksudnya kita ada macam-macam parti lagi ni. Pilihan raya kali ini lebih mencabar daripada yang lepas-lepas. Sebab itu saya minta yang petugas, yang pekerja parti, yang penyokong dan yang rakyat biasa, kita pertahankan rekod Indra Mahkota dan Kuantan sebagai sumber kita untuk bagi pencerahan di sebelah pantai. Boleh ke tidak? InsyaAllah, saya akan datang sekali lagi. Masa kempen, saya akan datang sekali lagi. Kita pastikan, macam juga pilihan raya umum yang lepas. Saya ingat, masa itu semua orang tak yakin Pakatan Harapan boleh menang. Sebab PAS kata dia cukup kuat di Pantai Timur. Pahang dia kuat, Terengganu dia kuat. Kalau 3 penjuru PAS kata mampus PKR dekat Indra Mahkota dan juga dekat Kuantan. Awal-awal saya datang sebelum mula berkempen, lebih kurang macam inilah. 2 minggu selepas berkempen dan beberapa hari sebelum pilihan raya, saya datang dekat Padang Perbandaran. Ingat tak? Kita ada lebih kurang 10,000 orang Kuantan dan Indra Mahkota yang datang. Malam itu kita tahu, insya-Allah kita menang balik Kuantan dan Indra Mahkota. Jadi saya nak minta, kalau saya datang dalam 1 minggu setengah, 2 minggu lagi, kita bawa sampai kita cecah 5,000, 10,000 orang. Boleh ke tidak saya? 2 minggu, kita gerakkan orang Indra Mahkota, orang Kuantan, yang dekat luar Kuantan, yang dekat Kemaman, kita penuhkan Indra Mahkota dan Kuantan 2 minggu daripada sekarang dengan ribuan rakyat supaya kita boleh tunjukkan orang Indra Mahkota dan Kuantan semua orang cerdik-cerdik, bukan macam tempat lain. Boleh? Jadi terima kasih banyak-banyak.
kita tutup macam biasa. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Boleh? Kalau perlahan-lahan nanti hujan turun lebat. Jadi kalau tak nak bagi hujan turun lebat, kena sebut kuat-kuat. Ya? Okey. Ayuh! 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 Terima kasih orang-orang Kuantan yang dah mahkota. Sese, Nandri, Vanakam, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mohon perhatian pemilik kenderaan yang nombor plate WMY7211, sila alihkan kenderaan anda kerana telah menghalang laluan tuan rumah. Okey, ulang suara kepada pemilik kenderaan nombor plate WMY7211, anda dikendaki mengalihkan kenderaan anda kerana telah menghalang laluan tuan rumah. Harap maklum dan terima kasih. Okey, dengan ini kru, sukarelawan dan juga semua yang terlibat mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini kerana bersama dengan Jelajahtera Ayuh Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.